Tapi bagi yang ia hadapi masalah yang amat besar, dia rasa dia belum settle lagi urusan dia dengan Allah, dia tak senang dulu. Malam ni dia tak senang dulu lah. Kalau dia faham apa itu maksud penyiksaan oleh Allah. Kita takut kita awalnya, pertengahan umur kita, semuanya jadi elok. Orang angkat kita tinggi-tinggi, orang puji kita, orang sanjung kita, orang kata kita hebat, kita pun rasa kita bagus, kita pun rasa kita Allah Akbar Ta'ala. Tapi akhir kita, sebelum kita bertemu dengan Allah, kita tak ada apa-apa. Gagal selama-lamanya. Manusia dilihat pada akhirnya, Allah tak lihat pada awalnya. Memang Allah lihat pada awal, tapi penghujung itu adalah segala-galanya. Akhir kita adalah segala-galanya. Segala-galanya. Akhir kita baik, baiklah kita selama-lamanya. Akhir kita buruk, buruklah kita selama-lamanya. Dan kita tak tahu bila akhir kita. Kemarin dulu kat kampung Sungai Belugok, kampung saya sendiri, ni kampung nombor 2, itu kampung nombor 1. Kat kampung nombor 1 saya tu ada seorang hamba Allah, pakcik. Seorang pakcik, semua orang kenal kat Masjid Sungai Belugok tu. Orang panggil orang masjid lah. Orang masjid. Orang masjid ni nak kenal orang masjid, dia sampai kat masjid, dia rabung dengan orang. Sebab dia dah biasa lah dari masjid. Pagi hari dulu dia buat qiyamul-lail. Dia pun main lah qiyamul-lail, sembahyang taubat, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang apa semua. Dan dia ditugaskan untuk bagi makan orang, makan sop. Dia pergi beli nasi kandang, beli bungkus, dia bajet berapa orang, dia hantar. Hari tu kebetulan duit masjid bagi kat dia, dia tak mau pakai. Dia kata, aku tak mau, kali ni aku nak buat kenduri, buatlah. Dia pergi beli nasi, pakai duit dia. Sampai masjid, duit, orang tengok nasi tak cukup. Dia keluar lain, pergi beli banyak-banyak, mantap. Lepas tu ada lah orang yang tukang jaga ayak ni, dia buat teh tarik cerai. Orang panggil teh tarik gotong royong kan. Teh tarik tak apa nak pekat. Dia tengok teh tarik tu, dia kata, tak maulah teh tarik ni. Dia buat keluar duit dia. Pergi bancuh Milo. Apa pergi bancuh Milo, dia bagi duit dia. Hari tu, pagi tu. Lepas tu pergi sembahyang subuh jemaah kat masjid. Pagi tu ada kuliah subuh, duk melawak dengan orang, duk cerita bab Milo, sihat dan kuat. Dan melawak, orang tu melawak semua, sihat dan kuat lah. Balik rumah, dia tidur. Pukul 8 pagi, isteri dia kejut dia tak ada lah. Pukul 8 pagi dia tidur, kejut dia tak ada lah. Satu masjid, satu kampung Sungai Belugok kat itu terkejut. Sebab pagi tadi dia dah belanja makan sop, dia pakai duit mesin macam tu melawak tu. Pagi tadi dia tak. Sad sangat. Apa kita nak kata kepada orang yang meninggal macam ni? Dia dapat, dia tak pernah dia nak belanja orang makan. Hari tu, pagi tu dia belanja makan. Pagi tu ada qiyamul-lail, dia buat qiyamul-lail. Pagi tu macam-macam dia buat. Pagi tu juga Allah ambil dia. Allah, kalau kita nak ada dalam keadaan tu, agak-agak kita rasa mungkin kita dah okey macam tu. Dan kita tak tahu apakah yang kita dapat akhirkan kita, akhir hidup kita. Adakah sama macam dia? Adakah sama macam orang lain yang Allah tunjukkan kepada kita mati dalam keadaan cukup tahu? Sebab orang yang biasa melakukan perkara-perkara yang Allah suka, dia istiqamah dengan benda tu, dia akan mati dalam benda tu. Kebiasaan orang yang suka mengaji Al-Quran, dia tak berhenti mengaji Al-Quran, dia akan mati. Kebiasaannya lah, tak confirm, tapi dia akan mati dalam keadaan mengaji Al-Quran. Orang yang rajin puasa Isnin Khamis, dia akan mati kadang-kadang dalam bulan puasa, kadang-kadang dalam
hari dia puasa. Orang yang suka berzikir, dia akan berpuasa. Dia akan mati dalam keadaan berzikir. Orang yang hidup dia suka berdoa. Ada satu kelompok manusia ni dia suka doa. Allah suka kepada orang yang doa. Sebab dia menunjukkan satu akidah yang cukup hebat. Bila kita suka berdoa, dia adalah akidah yang cukup hebat. Ada orang yang jenis, orang kata kat dia, kata-kata kat dia, dia pusing belakang, dia bicara sorok-corok sikit, dia angkat tangan, ya Allah. Dia kata kat aku, ya Allah, aku sedih. Dia tak cerita ke orang, dia cerita dengan Allah. Ada orang macam tu. Dan dia pun akan mati kemungkinan dalam keadaan berdoa, dalam keadaan selepas berdoa. Ada orang yang mati dalam keadaan selepas dia mengumpat, sebab dia selalu suka sangat mengumpat. Ada orang mati selepas dia beli nama ekor, sebab dia selalu beli nama ekor. Ada orang mati dalam keadaan dia tak solat, sebab dia selalu lengah-lengahkan waktu solat. Jadi kita nak pilih yang mana, kita boleh pilih yang terbaik untuk kita. Sebab kita tak tahu yang mana akhir kita. Kita tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, sama-sama kita tak tahu. Kita kata kita cinta kepada Nabi, kita kena buat apa yang Nabi buat. Sebelum kita mati, aku nak buktikan aku cinta kepada Nabi. Aku nak buktikan aku benar-benar sayang kepada Nabi. Lalu aku mengamalkan sunnah Nabi. Untuk aku bertemu dengan Nabi, aku dapat syafaat daripada Nabi. Nabi akan kenal orang yang amalkan sunnah dia. Nabi tak kenal langsung orang yang tak pernah amalkan sunnah dia. Nabi tak kenal. Di akhirat kelak, macam kat dunia ni, kalau kita pergi satu tempat, orang besar tu kenal kita, kita cukup seronok, senang. Kita katalah, padahal dalam Islam tak ada kabel manusia ni, tak ada langsung kabel. Kabel kita dengan Allah direct, kabel Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam cerita dunia ni, kalau kita orang tu kenal kita, kita rasa, oh orang tu kenal kita, kita boleh selamat sikit, senang. Nak queue jabatan mana-mana, queue panjang, kita kenal orang dalam, kita cepat. Macam itulah di akhirat nanti. Al-Nabi kenal kita, kita senang. Nabi tak kenal kita, kita susah, yang amat susah. Antaranya nak mudahkan kita kenal Nabi, Nabi kenal kita, amalkan sunnah Nabi, dan cintakan, buktikan kecintaan kita kepada Nabi. Sebab amalkan sunnah itu adalah bukti cinta yang sejati, bukti cinta yang betul-betul. Itulah cinta, bukan cinta yang main-main, bukan cinta yang main-main. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, antaranya kita katakan contoh, banyak contoh para sahabat. Antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, dia cinta kepada Nabi, cinta, kita kata cinta gila-gila punya cinta. Cinta yang betul-betul cinta punya. Bila Nabi wafat, dia keluar daripada Madinah. Sebab dia tak sanggup nak sembahyang di belakang, di tempat-tempat yang boleh nampak rumah Nabi, yang boleh nampak masjid Nabi, yang boleh nampak bayang-bayang Nabi sedang berjalan. Dia keluar daripada Madinah. Dia tak mau tengok tempat, sebab dia rindu kepada Nabi. Nabi dah tak ada. Dia sayang Nabi gila-gila. Para sahabat panggil dia balik. Mereka semua tak sabar nak dengar orang yang laungkan azan, suara yang cukup sedap, suara yang cukup ikhlas menaungkan azan. Melainkan tak ada orang lain, melainkan Bilal bin Rabah. Semua panggil dia. Dia tak mau balik ke Madinah, dia tak mau azan. Dia resign daripada jawatan Bilal lepas-lepas Nabi wafat. Satu hari dia terpaksa balik ke Madinah. Sampai di bumi Madinah, para sahabat sambut dia. Semua pegang dia, kata, Bilal, kami nak dengar engkau azan. Kami rindu akan suara engkau. Kami teringat sangat zaman Nabi. Tolong azan Bilal. Dia tak mau. Sampailah cucu baginda Nabi SAW, Husain radhiyallahu anhu. Cucu dia main, suruh Bilal azan. Bilal tengok, ni cucu Nabi, aku rasa aku akan azan hari ni. Dia pergi satu sudut tempat, masuk waktu, wallahu a'lam, tanya, masa asar ke, tak diwait kata asar, duduk